Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama saya Sabrina Baas dalam Berita Pagi Sabah, edisi Jumaat 21 April 2023. Kerajaan negeri sentiasa mengambil berat kebajikan rakyat terutama B40, anak yatim, golongan kurang upaya dan ibu tunggal. Timbalan Ketua Menteri Sabah Datuk Insinyur Shah Hilmi Yahya berkata, dalam hal ini kerajaan mengambil inisiatif melaksana program bantuan kemasyarakatan dengan kerjasama semua pihak sehingga ke peringkat akar umbi. Beliau yakin usaha menyejahterakan rakyat dapat dilaksana lebih pantas dengan penglibatan syarikat swasta, individu dan badan bukan kerajaan NGO. Datuk Syahilmi berucap dalam majlis seikhlas budi sesuci Ramadan, anjuran Sabah Elektrisiti Sendirian Berhad SESB di Masjid Daerah Putatan. Beliau yang juga ahli Parlimen Putatan turut menzahirkan rasa gembira atas usaha murni SSB menyantuni 40 asnaf di kawasan berkenaan. Selain pemberian bantuan RM10,000 kepada Masjid Daerah Putatan, RM3,000 kepada 2 surau dan RM5,000 kepada 3 sekolah agama rakyat. Dalam pada itu, Datuk Syahilmi turut hadir Majlis Khatam Al-Quran dan berbuka puasa Jabatan Agensi Daerah Putatan di Dewan Seri Putatan. Majlis turut menyaksikan 50 golongan asnaf menerima sumbangan daripada Pusat Zakat Sabah selain tazkirah khas Ramadan. Keadaan cuaca yang baik membolehkan fenomena gerhana matahari separa jelas dilihat di negeri ini. Di Tawau, orang ramai menyaksikan cerapan gerhana sehingga 42% menggunakan teleskop dengan penuras khas dan cermin mata khas. Ini menjadi salah satu tanda kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu apabila berlakunya fenomena seumpama ini, misalnya matahari, gerhana matahari, kita disunatkan untuk salat kusuf. Apa yang penting, kita boleh belajar banyak hal berhubung dengan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau ditemui pemberita selepas menyaksikan fenomena gerhana matahari separa di perkarangan Perpustakaan Tawau. Orang ramai turut teruja menyaksikan fenomena berkenaan. Perasaan sangat teruja lah sebenarnya, sebab sebenarnya ni pertama kali datang tengok gerhana matahari dan tengok pula dekat Tawau ni kan. Keterujaan tu rupanya ada dibuat dekat Tawau ni. Selalunya tahu dekat Planetarium Negara je, dekat KL je. First time saya dengar kita punya tempat yang tertinggi. Selama ini tak pernah saya join, so ambil peluang, ambil kesempatan buat anak-anak lah. Saya rasa bersyukur sebab dapat datang di sini dan melihat gerhana matahari pada pagi tadi ini, yang mana keperluan macam teleskop yang disediakan oleh tim Planetarium Negara tu ada, jadi memudahkan para pengunjung untuk datang melihat gerhana matahari. Sementara itu, Ketua Bahagian Falak Pejabat Mufti Negeri Sabah, Muhammad Jumat Abdul Razak memberitahu, melalui cerapan yang dilakukan bagi daerah Putatan dan Kota Kinabalu, bulan menutupi matahari dengan kadar 34%. Gerhana berlaku, dia ada masanya dan tempoh yang telah pun kita kira sedari awal. Dan laluan-laluan gerhana ni sebenarnya dia mempengaruhi lokasi-lokasi setempat. Contohnya macam kita di Sabah, sebenarnya gerhana yang kita terima di Sabah ataupun Semenanjung, cuma di Sabah kadar dia lebih tinggi, dia punya peratusan separa itu. Fenomena gerhana matahari separa ini dijangka akan berlaku lagi pada Ogos 2027. Sabah mempunyai potensi untuk mewujudkan syarikat penerbangan pesawat berkapasiti tinggi sendiri seperti negeri Sarawak. Pembantu Menteri Pembangunan Perindustrian dan Keusahawanan Datuk Andi Muhammad Suryadi Bandi berkata, perkara itu tidak mustahil kerana Sabah sudah mempunyai syarikat penerbangan sendiri seperti Sabah Air. Bagaimanapun, perkhidmatan yang disediakan agak terhad. Justru satu pendekatan dan kajian menyeluruh perlu dilakukan kementerian berkaitan bersama syarikat penerbangan tempatan mengenai pengendalian aset dan kaki tangan. Kita menyambut baiklah sebarang usaha, ya, bukan hanya daripada Kerajaan Negeri Sarawak, malahan mana-mana pun yang mahu turut sama dalam bidang aviation ini. Kita mengalu-alukanlah dengan harapan lebih banyak persaingan, harga lebih murah, pilihan lebih banyak, dan ini merupakan satu
perkara yang positif lah untuk industri penerbangan di negara kita ini. Datuk Suryadi berkata demikian di Tawau ketika mengulas mengenai peningkatan harga tiket penerbangan yang melambung tinggi sehingga menimbulkan kesukaran untuk warga Sabah pulang khususnya ketika perayaan. Umat Islam dinasihati bersederhana dalam menyambut Hari Raya Aidilfitri seperti yang dituntut dalam agama Islam. Mufti Kerajaan Negeri Sabah Datuk Bungsu Aziz Jaafar berkata langkah itu penting bagi mengelak pembaziran. Untuk memastikan bahawa juadah-juadah yang disajikan itu tidak sampai ke tahap membazir. Jadi hidup sederhana itu menyambut Aidilfitri dalam suasana sederhana lebih baik untuk kita pada ketika ini. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita selepas Majlis Ruqyah Hilal Syawal 1444 Hijrah Negeri Sabah di Balai Cerap Al-Biruni Tanjung Dumpil, Putatan. Proses cerapan bermula 6.23 petang itu melibatkan 8 ahli jawatan kuasa Ruqyah Hilal Syawal Sabah bersama beberapa saksi yang dilantik. Hadir sama Timbalan Ketua Menteri Datuk Shah Helmi Yahya, Menteri Sains Teknologi dan Inovasi Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif dan Pemangku Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Jaute Dikun. Lebih 500 golongan asnaf di Kampung Rancangan Klias Beaufort menerima sumbangan duit raya sempena program Rahmat Ramadan menyantuni asnaf. Program kolaborasi antara Kumpulan Sawit Kinabalu dan Lembaga Kemajuan Tanah Negeri Sabah LKTNS itu disempurnakan Timbalan Menteri Peladangan dan Komoditi Datuk Siti Aminah Aching. Berucap dalam majlis ini, Datuk Siti Aminah yang juga ahli Parlimen Beaufort menzahirkan penghargaan kepada Kumpulan Sawit Kinabalu dan LKTNS atas pelaksanaan program tanggungjawab sosial korporat CSR kepada golongan memerlukan khususnya semasa bulan Ramadan. Hadir sama dalam program ini Pengarah Operasi Sawit Kinabalu Dato' Baco Jansi dan Pengurus Besar LKTNS Syahidrul Arjodari. Terdahulu Kumpulan Sawit Kinabalu menyerahkan sumbangan dana RM50,000 dan kurma kepada asnaf di Kampung Rancangan Klias Beaufort, sementara LKTNS menyerahkan 600 kampit beras. Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia YAPIM tampil menyantuni 100 anak yatim di Kukusan Tawau dengan penyerahan sumbangan sempena Ramadan dan Syawal. Penyampaian disempurnakan Wakil Rakyat Kukusan Rina Jainal di pejabatnya di Tawau. Program ini merupakan sebahagian tanggungjawab sosial korporat YAPIM membantu golongan memerlukan. Ini adalah hasil kerjasama antara UPPMN 70 Kukusan dengan pihak YAPIM sendiri. Harapan saya agar kerjasama ini sentiasa berterusan dari masa semasa ke semasa agar kita dapat menyantuni lebih ramai mereka golongan asnaf yang tercicir daripada menerima bantuan. Rina juga berharap usaha ini dapat menjadi contoh kepada lebih banyak pihak untuk turut sama membantu masyarakat sekaligus mengeratkan lagi hubungan silaturahim dan mengukuhkan perpaduan pelbagai kaum di negeri ini. Lebih 1,000 pek bubur lambuk diagihkan kepada orang ramai menerusi program memasak bubur lambuk Persatuan Pengimport dan Peniaga Kenderaan Melayu Malaysia Pekema dan Iftar Perdana Kumpulan Najib Jaya di Tawau. Program itu turut mendapat kerjasama Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Negeri Sabah. Alhamdulillah kita bersyukur program hari ini berjalan dengan lancar dan kita pun sudah berjaya. Kita ambil kesempatan pada majlis ini kita nak meraihkan ini 30 orang anak yatim dan juga 10 ini budak tafiz lah. Dan juga kita nak meraihkan staf kita berikan ini sedikit duit raya. Beliau ditemui pemberita dalam program berkenaan. Sementara di Sandakan, 10 keluarga murid kurang upaya menerima sumbangan bakul makanan dan duit raya menerusi program Singgah Ramadan. Program dilaksana Unit Komuniti Program Pendidikan Khas Integrasi PPKI Sekolah Kebangsaan SK Sungai Anip 3 Sandakan ini memasuki musim ke-12 dan akan diteruskan. Dianggap ini sebagai satu kejayaan, lebih kepada kepuasan lah bagi kami di guru-guru dan juga pembantu pengurusan murid SK Sungai Anip 3 itu sebagai satu kepuasan lah pada kami sebab dapat membantu. Rasa terharu, sedih, gembira, bercampurlah sebab cucu saya terpilih kan. Susah mau digambarkan perasaan macam mana. Buat yang terbaik lah untuk cucu saya
supaya masa depannya cerah akan datang. Sebab dia begini kan. Lebih 200 peserta menjayakan Majlis Khatam Al-Quran Pejabat Parlimen Batu Sapi yang berlangsung di Masjid Wasatiyah Batu Sapi Sandakan. Program itu antara inisiatif bagi mengimarahkan masjid dan surau sepanjang bulan Ramadan. Bercakap kepada RTM, pengurusi Masjid Wasatiyah Batu Sapi Sandakan, Muhammad Zarif Aizat Datu Samsudin bersyukur masjid tersebut dipilih sebagai lokasi program. Bagi saya ini adalah salah satu program yang terbaik. Setiap Ramadan, YB Firdaus akan mengadakan program tahunan dia, Majlis Khatam Al-Quran. Jadi memilih Masjid Wasatiyah adalah tempat terbaiklah. Kita ada kawasan lapang yang besar, ruang yang besar. Peserta Khatam Quran pada tahun ini melebihi daripada tahun-tahun sebelumnya. Menandakan program yang sebegini memang dinanti-nantikan oleh setiap penduduk di kawasan khasnya Parlimen Batu Sapi ini. Dan ini bukanlah yang terakhir. Kita akan teruskan daripada masa ke semasa. Dalam majlis ini, Muhammad Zarif turut menyampaikan sijil penyertaan kepada peserta Khatam Al-Quran. Sebanyak 615 kes demam denggi direkodkan di Tawau bagi minggu ke-15. Tahun ini berbanding hanya 180 kes dicatatkan dalam tempoh sama tahun lalu. Pegawai Kesihatan Kawasan Tawau Dr. Syamir Han Sulaiman memaklumkan peningkatan 3 kali ganda itu membimbangkan kerana sepanjang tahun lalu Tawau hanya merekodkan hampir 400 kes demam denggi. Ketika ditemui pemberita di Tawau, Dr. Syamir bagaimanapun optimis jumlah kes ini dapat diturunkan dengan kerjasama dan sokongan penuh semua pihak memerangi dan menghapuskan tempat pembiakan nyamuk Aedes di kawasan wabak aktif daerah ini. Penglibatan agensi-agensi lain juga sangat membantu sebab usaha ini bukan hanya usaha Kementerian Kesihatan, dia melibatkan semua agensi. Dan juga kita perlukan sokongan daripada komuniti setempat sebab kebersihan kawasan setempat ni adalah tanggungjawab di bawah komuniti itu sendiri. So kita nak empower, kita nak mengajar mereka yang perlunya mereka mengadakan aktiviti pembersihan ni. Beliau turut menyarankan individu yang mengalami gejala penyakit demam denggi agar mendapatkan rawatan segera di klinik atau hospital berhampiran bagi mengurangkan risiko komplikasi demam denggi berdarah. Baik, sekian paparan Berita Pagi Sabah. Berita Pagi Sarawak bersama Bermawin menyusul selepas ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Terima kasih tak semimon. Setia bersama RTM Sabah. 你是我们的动力，你是我们的灵感。Kami patuhi amuan. Ia akan hap. Okay, mic check 1, 2, let's go. You know what it is, yang sahih paling laris. Update tanpa halangan baris, bengkok kami garis. Tiap halaman akbar, siang dan malam full bar. Bila bangun pagi radio kami kan bertanya kabar. Apa kabar? Jangan gusar, harimu pastikan bersinar. Salam kami rakam, arti yang pilihan. Unggul tanpa sempadan, always be number one. You are the inspiration.